Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, alhamdulillah kita menyambung kembali pembelajaran tadabbur surah Ar-Rahman secara ringkas, yang mana kita pada pagi ini insya-Allah akan membaca ayat yang ke-6 dalam nota yang bercetak. Tuan-tuan boleh lihat pada muka surat yang ke-10, muka surat yang ke-10. Sama nota secara soft copy. Sebelum kita baca ayat yang ke-6, izinkan saya mengulangi sedikit sekejap apa yang telah pun kita baca pada ayat yang sebelumnya, untuk mengingatkan kita kembali apa yang telah kita pelajari sebelum daripada ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah mengetahui bahawa surah Ar-Rahman Allah memulakan dengan memberitahu bahawa dirinya itu memiliki sifat Rahman yang terlalu luas, yang sifat Rahman itu terpakai kepada semua jenis manusia tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa. Orang Islam, Allah juga bersifat Rahman. Orang bukan Islam juga, Allah mempunyai sifat Rahman. Jadi kalau nak dibuktikan bagaimanakah keluasan sifat Rahman Allah ini yang merangkumi semua jenis manusia, sudah pasti jawapan itu kita boleh temukan dalam surah Ar-Rahman. Dalam banyak-banyak rahmat Allah, dalam banyak-banyak nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Al-Quranul Karim. Sebab itu Al-Quran ini adalah kitab untuk semua manusia. Tetapi ada manusia yang menolak Al-Quran. Tapi sepatutnya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi semua manusia. Kemudian Allah menyebutkan tentang nikmat kedua adalah nikmat penciptaan insan. Jadi insan kat situ umum. Ada yang muslim, ada tak muslim, ada yang kafir, ada yang mukmin. Menunjukkan bahawa Ar-Rahman itu merujuk kepada rahmat Allah untuk semua. Sebab insan kat situ umum. Kemudian kita telah mempelajari setelah daripada itu Allah menyebutkan tentang kejadian penciptaan dan perjalanan matahari dan juga bulan. Dan kita tak perlu ulang apakah fungsi matahari, apakah fungsi bulan bagi manusia. Kemudian ayat yang ke-6 Allah menyambung lagi. Kalau sebut menyambung lagi, bermakna Allah Ta'ala nak kemukakan lagi apakah nikmat yang Allah berikan kepada semua manusia. Jadi kita bacakan ayat yang ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم والشجر يسجدان Okay. والنجم. Okay, kita jumpa dekat situ huruf wa. Wa dalam ayat ini bukan bermaksud sumpah, tetapi merujuk kepada Allah nak menyambung lagi, nak memberitahu lagi. Allah kata wan najm, dan wa kat situ dan. Dalam nota ini wan najmu ni ada dua pentafsiran ya. Sebab tu saya buat macam ada dua. Pentafsiran pertama mengatakan wan najmu, najm kat situ
adalah merujuk kepada bintang. Bintang tu, bintang di langit tu. Ada tafsiran kedua kata wan najmu itu bukan bintang. Ia adalah merujuk kepada tumbuhan yang melata yang ada di bumi. Okey. Saya sebut dulu, nanti saya akan sebutkan justifikasi dia. Kedua-dua tafsiran. Wasyajaru, wasyajaru para ulama tidak ada yang khilaf lah. Para ulama bersetuju memang wasyajaru memang membawa maksud pohon-pohon kayu. Pohon-pohon kayu ni pohon-pohon yang ada batang. Itu dipanggil wasyajar, iaitu pokok-pokok. Yasjudani, yang masing-masing sujud. Okey. Tentang sujud ni, okey, dia maksudnya begini. Wasyajaru, dan pokok ni, pohon ni saya rasa saya tak perlu ulas, semua faham. Pokok durian ke, pokok kelapa sawit ke, pokok kurma ke, itu pokok lah, wasyajar. Tapi isunya tentang wan najmu itu apa? Okey, dalam nota yang saya kemukakan pada muka surat yang ke-10, saya memilih, bukan saya pilih lah, para ulama ada yang memilih wan najmu dekat situ maksudnya adalah bintang. Kalau tengok dekat nota tu, dekat muka surat yang ke-10, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, beliau telah menukilkan Imam Mujahid, seorang tabi'in, Mujahid, yang Mujahid ni mengatakan yang dimasukkan dengan najm adalah bintang yang ada di langit, dia kata. Okey. Pendapat yang kata wan najm adalah bintang di langit bukan pendapat Mujahid saja. Al-Hasanul Basri, Imam Qatadah dan Ibnu Katsir, dia kata pendapat yang kata wan najmu bintang di langit inilah pendapat yang lebih terpilih. Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Ini ulasan Al-Imam Ibnu Katsir. Okey, tuan-tuan pegang yang mana? Okey. Justifikasi ulama yang mengatakan wan najmu itu bintang, mereka mengatakan cuba rujuk kembali ayat yang sebelumnya. Ini dipanggil cara macam mana para ulama ni dia nak menentukan maksud ayat dalam tu apa. Okey. Jadi para ulama kata cuba tengok ayat nombor 5 contoh. Sebab ayat sebelum nombor 6, nombor 5. Nombor 5 tentang apa? Wasyamsu wal qamaru, dan matahari dan bulan kedua-duanya beredar pada orbitnya. Jadi kata para ulama tafsir macam Ibnu Katsir dan sebahagian ulama tafsir di kalangan tabi'in kata, kalau ayat 5 kata ada matahari, ada bulan, maka ayat 6 mesti bintang. Okey. Pendapat kedua kata, tapi saya tak bawa ala nota ni, tapi saya sebut sebab kalau tuan-tuan baca dalam tuan-tuan punya kitab tafsir tu, tuan-tuan punya terjemahan, kalau tuan-tuan sempat tadarus, tuan-tuan buka balik terjemahan, ada yang menterjemah dia sebagai tumbuhan yang melata dekat wan najm ini. Tuan-tuan faham tumbuhan yang melata? Tumbuhan melata ni tumbuhan macam yang tiada batang tu lah, tumbuhan yang menjala tu. Itu dipanggil wan najm. Pendapat ulama yang kata wan najm itu bukan bintang, tapi dia adalah tumbuhan. Pendapat ini kuat juga sebenarnya. Kuat macam mana? Dia kata, para ulama kata, cuba tengok ayat 6 tu sendiri. Boleh faham tak? Ayat 6 tu kan ada pokok. Kalau pokok, maknanya kalau ada pokok yang ada dahan, maka wan najm ini apa? Wan najm ini adalah tumbuhan melata. Okey, kita boleh ambil dua pendapat tu. Jadi tuan-tuan jangan gaduh lah. Tak, saya pegang tumbuhan melata, saya pegang dia bintang. Ulama khilaf. Okey, ulama yang kata tumbuhan melata ni bukan calang-calang.
Ibnu Abbas tafsir macam tu, Sa'id bin Jubair tafsir macam tu, Imam Suddi tafsir macam tu, Sufyanu Thauri pun tafsir macam tu. Maknanya kedua-dua pendapat itu boleh diterima. Jelas tuan-tuan? Pendapat yang kata tumbuhan melata tu, dia ambil ayat yang sama. Sebab dalam ayat tu ada pokok, maka sebelumnya mesti pohon-pohon. Ada ulama kata tak, tengok ayat yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dah jelas ya? Boleh ya? Untuk faham ayat ni. Okey, yang paling penting. Okey, kalaulah ambillah ia bintang sekalipun, ambillah maksud tumbuhan melata sekalipun. Okey, kedua-duanya ini kenapa? Kedua-dua ini yasjudan, iaitu mereka sujud. Sujud dekat situ maksudnya apa? Sujud dekat situ kata para ulama, maknanya memang sujudlah. Cuma kita tak tahu sujudnya bentuknya bagaimana. Kata para ulama, ia merujuk kepada kedua-dua ini mereka tunduk, mereka patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin pohon ni dia berbuah merujuk kepada dia sujud. Mungkin tumbuh-tumbuhan melata ini dia tumbuh merujuk kepada dia sujud. Yang paling penting, kedua-dua perkara ini, wan najmu wasyajaru, mereka sujud, mereka taat, mereka patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah kata, sebab kita faham ayat yang awal-awal, ayat 3, Allah kata Allah cipta siapa? Allah cipta insan. So insan ini Allah cipta dia, maka Allah tidak akan membiarkan insan hidup tanpa dipenuhi keperluan dia. Maka keperluan insan, dia perlukan matahari, Allah ciptakan matahari. Keperluan insan, dia perlukan cahaya malam, Allah ciptakan bulan. Keperluan insan, mungkin dia perlu bintang, maka Allah ciptakan bintang. Okey, cerita bab bintang, saya minta tuan-tuan kalau nak tahu maklumat lanjut, kenalah kembali membuka nota surah apa yang ada menyebut tentang bintang. Ya Allah guna untuk melontar, Allah jadikan bintang untuk cantikkan langit dan untuk melontar syaitan-syaitan tu. Surah apa tuan-tuan dan perempuan? Tak apalah, saya tanya, saya jawab lah. Okey, surah Al-Mulk. Masih ingat lagi? Tak? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lisyayatin. Okey, nanti rujuk balik dalam nota suratul Mulk. Ada lagi tak suratul Mulk ni? Ke dah naik ke langit? Ada lagi. Nanti rujuk dalam nota, kita dah ulas panjang lebar apa fungsi bintang bagi manusia. Ingat lagi fungsi bintang bagi manusia? Allah jadikan bintang ni berapa fungsi? Ada 3, ingat. Dalam Al-Mulk ada 2. Mencantikkan langit supaya nampak jadi seperti lampu. Yang kedua, untuk merejam mana-mana syaitan di kalangan jin, dia nak curi berita langit, taib bintang akan digunakan meteor untuk lontar kepada para jin. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, senyum, tapi perlulah kata apa-apa. Okey, yang ketiga adalah untuk sebagai petunjuk, kompas. Macam mana nak tahu perjalanan di darat, di laut, di darat. Orang dulu guna bintang. Kalau tanya pilot-pilot, dia tahu kadang-kadang dulu memang orang guna bintang. Jadi Allah tahu dia ciptakan manusia perlu apa. Jadi fungsi bintang itu Allah pastikan dia mesti tunduk pada Tuhan, dia mesti taat, dia mesti patuh kepada Allah, berikan fungsi itu untuk manusia. So bintang dia takkan ubah fungsi dia. Kenapa? Kerana mereka sentiasa taat, sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kalau ditafsirkan tumbuhan melata dekat wan najm, semua pun kita fahamlah. Kan manusia ni dia perlu makan daripada wan najm, tumbuhan yang melata, sayur-sayuran, betul tak?
Jadi Allah akan pastikan, wahai sayur-sayuran, tumbuhan melata, kamu mesti hidup, kamu mesti mengeluarkan fungsi untuk manusia yang telah diciptakan. Sebab tu Allah ciptakan alam ni semua untuk manusia. Nikmat Tuhan mana yang kita nak dustakan lagi? Okey. Jadi daripada ayat 6 ni saya pendekkan, sebab kalau saya ulas panjang ambil waktu yang agak lama ni pun dah 15 minit. Kita terus pergi kepada pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayatnya apa? Tak adalah nota yang saya beri, tapi itu tak boleh lihat di hadapan. Pengajaran yang kita ambil pendek saja, pengajaran kita ambil satu saja, iaitu kalau kita dapati dua makhluk yang mereka tak berakal pun, mereka tak boleh berbicara macam manusia tu. Maknanya manusia ni bijak, pandai, kan? Kalau dua makhluk yang tak berakal guna untuk manusia pun dia boleh tunduk dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana dengan manusia yang pandai, yang mulia, ya Allah bagi akal, dia boleh berbicara. Okey, itu pengajaran yang pertama. Okey, so apa tindakan selepas tadabbur? Tindakan selepas tadabbur, kita ambil balik pengajaran tadi. Kita kan tahu, kita dah baca sebelum ni, Allah, kenapa Allah sebut dia ciptakan insan mula-mula, sedangkan Allah ciptakan semua makhluk, kenapa disebut insan? Allah nak memuliakan insan. Lepas tu Allah allamahul bayan, Allah ajar dia boleh berkata-kata tu. Jadi manusia yang mulia, manusia yang Allah telah ajar kepadanya Quran, mestilah kena sentiasa apa? Sujud, iaitu taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa perlu patuh? Kenapa perlu taat kepada Allah? Kenapa perlu buat apa yang Allah perintahkan? Kenapa perlu tinggal apa yang Allah larang? Jawapan dia apa? Allah dah jadikan untuk kita ni macam-macam. Betul tak? Kamu perlu apa? Kamu perlu cahaya, matahari ada. Kamu perlu bulan, diciptakan bulan. Kamu perlukan waktu nak tahu beza siang, malam, pagi, petang, ada matahari, adanya bulan. Kamu perlu berkata-kata, nak berkomunikasi, Allah ciptakan kamu al-bayan. Betul tak? So kamu nak apa lagi? Jadi dengan jasa baik Allah yang beri banyak nikmat, maka perlulah sujud dan tunduk, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya tak perlu lagi nak komen apa-apa tentang Islam. Tak perlu kita rasa macam kita tak setuju, kita kata Islam ni tak bagus, ajaran Islam ini menyusahkan. Tak, bagi kita taat, sami'na wa ata'na. Kenapa kena sami'na wa ata'na? Kalau dua makhluk itu boleh sujud kepada Allah, kamu ini manusia sepatutnya lebih kena sujud. Maksudnya apa? Tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-7. Boleh tuan-tuan, kita tengok muka surat nombor 10 dan muka surat nombor 11. Kita tengok ayat dia. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Okey, tengok terjemahan ayat muka surat nombor 11. Was-samaa'a, dan langit, rafa'aha, telah Allah tinggikan. Ini nikmat nombor berapa ni? Was-sama' ni, yang adalah nikmat nombor 8. Kalau kita susun daripada ayat nombor 2 sampai nombor 7, langit ni dia termasuk dalam nikmat yang ke-8. Iaitu nikmat apa? Langit telah Allah tinggikan. Dan apa lagi? Wa wada'al mizan, dan Allah telah meletakkan neraca timbangan. Okey, saya akan kupas keesokan harinya untuk ayat nombor 7, sebab dia perlu kupasan yang lebih lanjut. Cuma saya nak ambil kesempatan pada cerita pasal langit ni. Okey, tuan-tuan, kalau nak mengetahui lebih lanjut tentang langit ini hebat, Allah suruh kita baca surah apa? Ingat lagi tak? Ya, Allah pesan,
Cuba kamu tengok 7 lapisan langit tu, ada tak yang bengkok-bengkok, ada tak yang tak seimbang, ada tak yang bocor-bocor, ada tak yang retak. Surah apa? Tengok balik surah Al-Mulk. Nanti baca balik ayat 3 Al-Mulk, baca balik ayat 4 surah Al-Mulk. Di dalam nota tersebut saya telah nukilkan kehebatan langit ini Allah pernah gunakan di dalam sumpah. Baca balik nanti dekat nota surah Al-Mulk. Lepas tu kita ada ceritakan lebih kurang ada 9 sifat khusus bagi langit. Okay, kena tengok balik nota dekat surah Al-Mulk. Cari balik, ada tak 9 tu? Ingat balik. Antaranya kita cerita apa? Langit ni merupakan binaan, bilangannya 7, bumbung sangat luas. Kena terujuk balik dalam surah Al-Mulk. Lepas tu kita ada nukilkan juga Allah ciptakan langit ini. Daripada langit ini apa yang Allah bawa turun. Itu pun dalam surah Al-Mulk. Justru itu saya tak perlu lagi nak mengulangi perincian tentang langit dalam tafsiran surah Ar-Rahman ini. Kita kembali melihat nota dalam surah Al-Mulk. Kalau sesiapa yang dia tak sempat ikut surah Al-Mulk, tu jangan bimbang. Masjid At-Taqwa dia ada satu channel, TV channel. Betul tak Jenua? Dia tuan godek-godek lah sikit dekat TV channel Masjid Taqwa tu. Nanti cari balik YouTube untuk tadabbur surah Al-Mulk. Mudah je. Haji Anwar dia dah buat playlist lah. Kalau Al-Mulk tu dah buat playlist dah, senarai dia. Nanti lihat balik perbincangan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dalam surah Al-Mulk untuk dapatkan maklumat lanjut tentang langit. Dalam surah Ar-Rahman Allah bawa satu di antara ciri langit. Allah ciptakan langit itu tinggi langit tu. Tengok langit tu luas, tingginya. Macam tu. Itu pun satu nikmat. Jadi tuan-puan nak tahu nikmat langit tu kenapa disebutkan dalam Ar-Rahman? Kenapa nak buktikan dia tu pemurah dengan menciptakan tentang langit yang ditinggikan, iaitu kena rujuk dalam surah Al-Mulk. Waktu kita pun dah sampai yang ke 22 minit. InsyaAllah esok pagi kita akan perincikan lagi ayat yang ke-7 ni. Apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan pada maksud Al-Mizan? Adakah Al-Mizan itu timbang seperti timbangan yang biasa? InsyaAllah kita akan kupas pada keesokan paginya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.